Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam UniKL di hatiku. Apa khabar para penonton semua? Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami bersiaran secara live dari kampus UniKL MISET, Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology melalui FB page Universiti Kuala Lumpur MISET serta IG kami UniKL MISET Official. Saya Asimi Ana Ahmad, pensyarah di kampus UniKL MISET, dan bersama-sama saya pada hari ini tetamu istimewa ya yang dijemput khas daripada Melaka ya, Cikgu Chan Chin Ho ya, guru bimbingan dan kaunseling SMK Durian Tunggal, dan beliau juga merupakan timbalan pengurusi Majlis Guru Kaunseling Negeri Melaka. Apa khabar Cikgu Chan? Khabar baik Puan Asimi. Okey, baik. Kami amat hargai sekiranya para penonton dapat kongsikan live kami pada hari ini supaya lebih ramai penonton yang berada di luar sana, terutamanya para pelajar SPM 2020 dan juga ibu bapa calon SPM mendapat manfaat sebaiknya, kerana tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan persediaan ya, emosi mental calon SPM 2020. Baik. Boleh Cikgu Chan perkenalkan latar belakang pendidikan sebagai guru? Silakan Cikgu. Terima kasih Puan Asimi. Terlebih dahulu yang saya hormati guru-guru, ibu bapa dan penjaga calon-calon SPM tahun 2020. Selamat sejahtera. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Jadi hari ini kita bukan saja bercerita tentang rakyat Melaka berbahagia. Kita nak bercerita tentang calon-calon SPM 2020 berbahagia, sekaligus berjaya menggamit dunia. Yes. Dan Puan Asimi, rasanya tidak terlambat untuk kita ucapkan kongsi facai, singing kuala kepada rakan-rakan kita yang berketurunan Tionghoa. Baiklah, sedikit tentang diri saya. Nama saya Chan Chin Ho. Jadi adik-adik ataupun anak-anak SPM boleh panggil dengan panggilan Cikgu Chan. Cikgu Chan. Saya sudah lebih kurang 20 tahun. 20 tahun dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Jadi saya suka, saya cenderung untuk menggunakan elemen lakonan dan seni teater dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling saya. Lebih kurang macam psikodrama lah. Di sekolah memang cikgu praktikan ya? Di sekolah memang kami praktikan dalam membentuk kemenjadian murid lah. Itu dia. Baik. Alright. So kita masuk ya untuk topik kita pada hari ini ya. Boleh cikgu terangkan apakah yang dimaksudkan dengan emosi dan apa yang dimaksudkan dengan mental? Baiklah, sebelum kita bercerita tentang emosi dan mental ya, Puan Asimi dan anak-anak SPM yang dikasihi, kita melihat dahulu siapakah target kita dalam membicarakan tentang emosi dan mental. Siapa lagi kalau bukan anak-anak SPM yang berada di depan kita ini. Anda memang sangat hebat. Kenapa saya katakan begitu Puan Asimi? Kerana anak-anak SPM tahun 2020 ini telah melalui fasa-fasa kehidupan dalam menghadapi SPM ini dengan begitu getir, dan tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua yang berada ataupun yang menonton santai sembang-sembang kampus kita ni. Betul. Kerana mereka masih mempunyai harapan yang tinggi untuk berjaya dalam SPM. Mereka ini telah melalui PKP yang pertama. PKP pertama pada 18 hari bulan Mac tahun 2020. Dan kemudian mereka bersekolah semula pada 24 hari bulan Jun. Seterusnya mereka berhadapan dengan PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah, dan bersekolah semula pada 20 hari bulan 1 tahun ini. Dan kemudian berhadapan pula dengan PKP 2.0. Kali kedua lagi. Ya. Dan 22 hari bulan 2 tahun 2021 ini merupakan tarikh keramat buat mereka untuk terus berjuang. Jadi saya katakan di sini bahawa calon-calon SPM yang berada di hadapan kita ini maupun yang akan menonton rakaman yang selepas ini, mereka memang hebat. Tahniah dan teruskan usaha anda sampai ke titisan garis yang terakhir. Dan pastinya hari ini kita akan bercerita tentang emosi dan mental calon-calon SPM tahun 2020.
Yes. Dalam konteks bimbingan dan kaunseling adik-adik SPM, guru-guru bimbingan dan kaunseling dan juga pihak sekolah sentiasa ingin membugarkan emosi anda. Membugarkan itu maksudnya menyegarkan, memberi lebih sihat dan juga subur supaya emosi mereka ini ataupun perasaan dan kebatinan mereka ini akan menjadi lebih positif dalam kita berhadapan dengan SPM 2020 ini. Dan seterusnya mental. Kesejahteraan mental. Okey. Jadi apabila mereka ini mempunyai kesejahteraan mental yang bagus, mereka akan berasa selesa dengan diri mereka sendiri. Mereka akan rasa bangga dengan diri dan pencapaian mereka untuk berhadapan dengan SPM tahun 2020. Apabila kita bercakap tentang mental ini, mereka akan selesa dengan orang lain. Mereka akan selesa dengan kawan-kawan, ibu bapa, ahli keluarga, cikgu-cikgu di sekolah. Mereka akan rasa selesa dan boleh berinteraksi secara positif. Itu mental. Yang ketiga, apabila kita bercerita tentang mental, mereka selesa dengan persekitaran. Di sekolah, mereka rasa gembira pergi ke sekolah. Walaupun hari ini masih lagi di sekolah, mereka suka datang ke sekolah. Walaupun orang kata tidak wajib, tetapi mereka selesa dan suka untuk ke sekolah bagi mengikuti kelas tambahan yang dijalankan oleh cikgu. Dan akhir sekali, mereka mempunyai kesejahteraan mental yang bagus apabila mereka dapat memenuhi tuntutan kehidupan mereka. Dan hari ini mereka ingin berjaya dalam SPM untuk mencapai cita-cita mereka. Itu yang dikatakan tentang emosi dan mental calon-calon SPM tahun 2020. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Yes, sebab calon SPM 2020 ni kita nak dia sentiasa berasa yakin tak kira di mana, dengan siapa dan apa jua yang dia akan hadapi nanti. Ya. Okey, baik. Lagi-lagi ni Puan Nasimi, Ya. mereka akan berhadapan dengan peperangan yang maha dahsyat ni pada 4 hari lagi, iaitu 22 hari bulan ni. Ya, yang tak berapa lama lagi ni. Sedang menghitung hari. Ya, 4 countdown. hari. Ya, Countdown. betul. Ya. Betul. Baik. So saya stres cikgu, saya tertekan kan. Satu perkataan yang selalu kedengaran. Betul cikgu ya. Dan sekiranya kita berdepan dengan salah satu acara ni macam exam, macam peperiksaan ni, dan dia stres ni, satu yang berkaitan rapat dengan emosi cikgu. Ya, so bagaimanakah cara murid SPM 2020 ni cikgu ya boleh menguruskan stres mereka ni? Ya. Sebelum Silakan, kita bercerita tentang apa tu cara-cara untuk menangani stres. Okey. Anda perlu tahu apa itu stres. Semua orang menghadapi stres. Baik yang muda, yang berusia, siapa saja menghadapi stres. Jadi stres itu adalah sesuatu yang normal untuk manusia normal seperti kita semua. Stres itu ialah satu tindak balas. Tindak balas badan kita atau fizikal kita, emosi kita dan juga mental kita terhadap sesuatu situasi atau perubahan. Dalam situasi hari ini, calon-calon SPM berhadapan dengan stres untuk menghadapi SPM 2020. Dan kita lihat stres itu berlaku kerana beberapa faktor. Diri mereka sendiri, mereka ingin mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM. Jadi mereka berasa stres. Dan jika mereka menangani stres itu secara positif, maka outcome mereka akan jadi positif. Tetapi jika anak-anak SPM menangani stres secara negatif, outcome-nya akan jadi negatif. Contoh, jika mereka ingin mendapat markah yang tinggi atau mendapat A dalam subjek, Itu pun punca stres cikgu ya. sejarah. Sangat stres. Jika Jika mereka mengambil stres itu sebagai benda yang negatif, maka mereka akan membenci sejarah. Mereka tak tahu sejarah itu penting untuk syarat mendapat SPM. Yes. Jadi mereka tidak mahu datang kelas tambahan cikgu sejarah. Mereka tidak mahu membaca, tidak mahu mengikuti PDPR. So begitulah dia punya tindak balas. Mengambil barang-barang terlarang kerana stres. Jadi outcome dia nanti akan jadi negatif. Akhirnya mereka gagal dalam hidup mereka, tidak ada SPM. Tetapi jika adik-adik SPM menangani stres itu secara positif dengan menghadiri kelas tambahan cikgu, bertanya, membuat banyak soalan, menjalankan study group dan juga sentiasa orang kata mengikuti PDPR dan sebagainya, maka outcome dia akan jadi positif. Dan natijahnya mereka akan berjaya dalam SPM, dalam subjek sejarah. Jadi bagaimana cara kita nak menangani stres? Di sini saya ingin berkongsi dengan adik-adik di luar sana maupun dengan para penonton tentang 10B. 10B. Apa itu 10B? Yes. Kita tanya anak murid saya Fatul tentang
tentang bagaimana menangani stres menggunakan teknik 10B. Jom kita tanya Fatul. Fatul. Siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tele PRS ke? Ya, saya Fatul. PRS dutas anda. Saya Black. Fatul. Saya stres lah. Saya tak tahu nak mengadu dengan siapa. Sebab itulah saya call PRS. Adakah stres ni normal? Black, semua orang ada stres. Kanak-kanak, macam-macam kita, orang dewasa dan warga emas menghadapi stres. Dengar ni Black, 10 cara mengatasi stres. 10 cara. Pertama, kena bertenang. Tariklah nafas. Cara kedua, ketiga, katakan relax. Beribadah. Cara yang keempat, bercakap dengan kawan atau guru kaunseling yang pasti akan bantu. Berurut, berehat sambil mendengar muzik. Riadah, bersenam dan berfikir positif. Itulah 10 caranya untuk tangani stres Black. Penyelesaian jangka pendek. 10B menguruskan stres. Bertenang, bernafas dengan dalam, berkata relaxlah, beribadat atau beribadah, berurut, bercakap dengan seseorang, berehat dan mendengar muzik, beriadah, bersenam dan berfikiran positif. Terima kasih Fatul. Saya akan cuba amalkan 10 cara menguruskan stres. Sama-sama Black. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Black. Black. Para penonton, kita dapat memupuk emosi yang positif jika kita bijak menguruskan stres. Okey. Harap penonton semua tengok Fatul dengan Black. Perbualan Fatul dengan Black tu memang saya sukalah macam mana Fatul menyelesaikan membantu Black. Dia ada masalah sedikit. So bagaimana cikgu? Saya suka tengok Fatul ni. Itulah. Di sekolah kita ada pembimbing rakan sebaya, kita ada guru bimbingan dan kaunseling, kita ada cikgu-cikgu yang boleh kita berkongsi tentang apa yang kita rasa. Jadi itu satu cara kita untuk menangani stres secara bijak. Okay. Dan 10B itu kita boleh amalkan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Walau bagaimanapun saya juga mempunyai 7 tips untuk menangani stres berfokus kepada calon SPM tahun 2020. Okey. So selain 10B teknik ni untuk menguruskan stres yang cikgu sebutkan tadi melalui video Fatul yang kita tengokkan tadi So mungkin cikgu Chan nak berikan tip khas atau yang khusus untuk calon SPM ni. Silakan cikgu. Saya memang nak berkongsi Puan Asimi dengan murid-murid SPM tahun 2020. Yang pertama sekali dari segi jadual. Okey, yang kedua elakkan gangguan. Yang ketiga ganjaran, yang keempat makan makanan yang sihat. Yang kelima riadah. Yang keenam video-video motivasi yang boleh kita dapatkan daripada YouTube dan sebagainya. Sekarang banyak media sosial, Telegram, WhatsApp, banyak ada hantar ataupun forwarded daripada kawan-kawan dan juga dengan muzik. Jadi kita akan share 7 tips ini untuk menguruskan stres dalam menghadapi SPM tahun 2020. Baiklah, yang pertama jadual. Alright.
Jadual waktu ini jangan kita fikir aku nak SPM. Sekarang ni aku dah tak perlu jadual lagi dah. Sebenarnya jadual waktu ini penting sampailah ke hari terakhir SPM kita nanti. Kerana kalau kita lihat selalunya hari Jumaat, Sabtu, Ahad of course tidak ada exam. Pada waktu itu kita kena merancang jadual waktu kita. Apakah subjek-subjek yang kita perlu belajar, yang perlu kita berikan perhatian. Jadi perlu ada perancangan jadual waktu. Okey. Supaya masa kita itu dapat dimanfaatkan. Kena teruskan juga jadual ni. Kena teruskan jadual ni walaupun kamu ramai yang kata 22 hari bulan Februari 2021 dah SPM. Jadi tak perlulah ada jadual. Nak dekat dah ni ya. Kita perlu konsisten dan berfokus. Okey, itu yang pertama, jadual waktu. Okey, yang kedua saya katakan elakkan gangguan. Gangguan di sini ialah sekarang ni remaja memang sangat suka bermain dengan e-sport contohnya ya. Jadi itu semua tidak menjadi satu kesalahan. Sekiranya kita bijak untuk membagikan masa dan kita bijak meletakkan mana yang lebih utama atau lebih afdal keutamaan dalam masa 4 hari mencintai SPM ini ya. Jadi saya berharap ya kita cuba elakkan gangguan-gangguan, permainan-permainan yang mungkin waktu sekarang ni kurang sesuai. Kita lebih fokus kepada SPM subjek-subjek tahun 2020 nanti. Dan elakkan juga gangguan-gangguan daripada kawan-kawan yang ajak kita untuk lepak, buang masa dan sebagainya. Kita elakkan gangguan dan godaan-godaan yang tidak memberi manfaat buat masa ini ya, anak-anak murid SPM yang dikasihi. Dan yang ketiga ialah ganjaran. Kalau kita tengok hierarki keperluan teori Maslow ya, kita ada 5 tahap kehidupan kita. Anak-anak kita sudah memenuhi ataupun sudah mempunyai keperluan asas yang cukup dari segi makan, minum, kesihatan yang bagus ya. Betul. Kemudian keperluan keselamatan seperti pakaian, rumah dan sebagainya sudah cukup ya. Betul. Dan kasih sayang juga, mak bapak sangat memberi kasih sayang ya. Cikgu-cikgu juga memberi kasih sayang kepada anak-anak SPM kita ni. Dan yang keempat itu penghargaan. Kita appreciate diri kita. Sebagai contohnya Puan Asimi, jika murid itu berjaya menyiapkan peperiksaan percubaan subjek Bahasa Melayu, MRCM ke atau sekolah bersama penuh dan mendapat keputusan yang membanggakan dalam peperiksaan percubaan itu, mereka buat sendiri, mereka rujuk skema, mereka minta tolong cikgu tolong semakkan dan dapat markah 90 atau sesuatu markah target yang mereka inginkan. Jadi satu kejayaan dan kepuasan buat mereka. Jadi anda perlu memberi penghargaan kepada diri anda. Contohnya Lancar tu sendiri bagi penghargaan beri penghargaan kepada diri kita sendiri. Jangan nak mengharapkan orang lain. Contoh Puan Asimi sendiri suka makan apa? Oh, saya suka makan Korean food. Korean food. Apalah salahnya mak atau ayah ataupun diri kita sendiri keluarkan duit beli Korean food sebagai penghargaan. Belanja diri sendiri. Tahniah, aku telah berjaya mendapat 80 atau 90 markah dalam BM ujian percubaan. Jadi itu satu kepuasan dan kebanggaan untuk diri kita, appreciate diri kita. Dan akhir sekali keperluan kesempurnaan kendiri apabila kita berjaya mencapai cita-cita kita. Itu tips yang ketiga, ganjaran ya. Okey. Yang keempat, makan makanan yang sihat lah. Contoh sekarang ni kita perlu banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, kekacang, bijirin yang bagus untuk pencernaan tubuh badan kita. Dan of course jangan lupa minum air. Air masak. Sekarang ni orang kata kena banyak makan vitamin C, ambil vitamin C ya untuk kesihatan kita, lagi-lagi dalam pandemik COVID-19 untuk protection ni. nak melindungi lah untuk protection ya betul, dan melindungi diri kita sendiri ya. Jadi calon-calon SPM 2020 tips yang berikutnya ialah riadah ataupun bersukan ya. Dan banyak orang kata dah nak SPM ni tak payahlah nak beriadah, nak aktif-aktif sangat. Itu semua mitos ya. Mitos, tanggapan yang tidak benar. Sebenarnya apabila kita beriadah ataupun kita bersukan mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia kita ni, sukan ini ataupun riadah ini penting untuk minda kita, untuk otak kita. Jadi dalam sehari atau mungkin dalam seminggu 3 kali kita boleh beriadah. Tak salah pun nak
lah pun ya. Kerana riadah ini manfaat dia boleh aktiviti riadah ini mampu untuk menghantar nutrisi dan oksigen ke seluruh badan, terutamanya dekat kita punya bahagian otak kita. Jadi otak kita akan lebih cerdas ya. Dan kemudian apabila kita beriadah, kita dapat mengurangkan stres. Tadi kita cerita pasal stres. Okey, depress kita dan rasa cemas, rasa orang kata bimbang untuk berhadapan dengan SPM, kita dapat kurangkan. Ya. Jadi riadah juga penting untuk mempercepatkan proses informasi. Menerima informasi ataupun pesanan-pesanan, tips-tips daripada cikgu, kita akan mudah terima. Saya sendiri apabila saya berjalan kaki contohnya di kawasan perumahan tak boleh jalan jauh-jauh kita kena ikut SOP. Betul. Ataupun di padang sekolah waktu itulah otak saya akan memproses idea-idea baru, mengingat dan sebagainya. Jadi penting riadah kita ya. Fikiran kita juga akan lebih segar, fresh. Apabila kita menghirup oksigen apabila kita beriadah, jadi fikiran kita akan lebih seronok ya, akan lebih segar dan mudah untuk kita faham, ingat dan sebagainya. Dan seterusnya, apabila kita beriadah, kita dapat meningkatkan konsentrasi dan tumpuan kita. Fokus kita. Banyak manfaat ya. Jadi orang kata minda yang cerdas datangnya daripada tubuh yang cergas ya. Dan akhir sekali dapat meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi apabila stres kita boleh handle, kita akan jadi lebih rasional, lebih positif. Kita dapat handle masalah kita satu persatu. Okey. Tips yang berikutnya. Yang ini saya suka. Saya suka menonton YouTube ataupun video-video yang memberi motivasi untuk diri kita. Jadi banyak video motivasi yang boleh kita akses ataupun kita tonton dan boleh menjadi perangsang untuk diri kita dalam berhadapan dengan SPM 2020. Kita akan jadi lebih bermotivasi ya. Dan akhir sekali kita dapat membina kekuatan dalam membuat pemilihan. Yang berada di persimpangan dilema itu, mereka boleh memilih jalan yang tepat dalam memotivasikan diri mereka untuk mendapatkan output yang positif. Aura-aura yang positif. Seterusnya, dengan muzik. Dengan muzik pun boleh cikgu ya? Kita dengar muzik. Rasa semua suka dengan muzik ya, termasuk Cik Wan kita suka dengan muzik ya. Jadi Puan Nora kita suka dengan muzik. Jadi adik-adik yang di depan kita ni juga suka dengan muzik. Jadi muzik yang macam mana yang kita nak dengar? Kena pilih juga ya. Lagu yang muzik yang macam mana? Lagu atau muzik yang buat masa untuk menenangkan fikiran ini, muzik-muzik instrumental. Muzik instrumental yang kita dengar sekarang ni. Ini adalah instrumental ya. Petikan gitar, piano, ya. Dia perlahan, dia lembut, calm and soothing. Ya, betul. Apabila kita mendengar muzik-muzik seperti ini, kita dapat mengurangkan tekanan diri kita. Saya dengar pun macam calm dah ni cikgu. Lagu ni. Itu belum kita masuk lagi latihan pernafasan ya. Okey. Dan muzik ini juga membantu kalau nak tidur tu susah sangat nak tidur. Bolehlah buka muzik-muzik yang menenangkan ini untuk mengatasi masalah insomnia dan sebagainya. Okey. Seterusnya, apabila kalau orang yang pandai bermain alat muzik. Satu kelebihan kalau ada kepandaian mereka ini dapat menajamkan lagi minda mereka dan muzik akan menjadikan kerja kita lebih pantas lah. Itu antara benefit, manfaat mendengar muzik. Kelebihan sebenarnya banyak ni kalau boleh dapat dengar lagu. Dan kalau kita lihat slide di situ, kita lihat instrumental muzik ini, kita boleh membayangkan kita berada di tempat-tempat yang aman, yang mendamaikan seperti di tepi pantai, kawasan pergunungan. Mesti suka hiking ni. Suka. Saya sangat suka. Dekat Melaka dah pergi hiking gunung mana dah ni? Saya Gunung Datuk je. Bagus ya. Memang sihat. Dapat melihat panoramanya indah ya. Jadi semasa kita mendengar muzik itu, kita membayangkan kita berada di tempat-tempat yang menyamankan ya. Dan nature sounds juga boleh kita gunakan semasa kita tidur ataupun semasa kita ingin merehatkan minda kita, sambil merehatkan dengar bunyi unggas-unggas, air terjun. Cukup mendamaikan. Desiran angin. Ini semua adalah antara terapi yang boleh menenangkan ataupun orang kata kita boleh mengatasi stres dengan cara yang bijak. Itu dia. Okey.
Baik. So begitu detail kita dengar apa penjelasan cikgu berkenaan 7 tips tu. Alright. So seterusnya ya, emosi. Kita nak pergi pada emosi. Emosi. Ya, emosi. So emosi yang sihat adalah satu ciri penting ya. Sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Jadi bagaimana murid SPM 2020 ni dapat mewujudkan emosi yang sihat, dan ada tak latihan ataupun apa-apa pergerakan yang kita boleh praktikkan untuk pelajar dapatkan emosi yang sihat tu, cikgu? Emosi yang sihat. Okey. Baik, emosi yang sihat, kita perlu jaga emosi kita dalam waktu-waktu begini supaya orang kata apa, tak ada yang rasa tidak seronok berada di sekolah, nak menghadapi SPM ni emosi terganggu, terjejas, nanti dia akan jadi berkait dengan kita punya konsentrasi kita. Jadi tidak bagus ya, tidak sihat ya. Jadi di sini saya ingin share dengan adik-adik SPM di depan ini, ibu bapa, guru-guru yang disayangi tentang 6 tips emosi yang sihat. Yang pertama, bayangkan suasana peperiksaan yang kondusif. Yang kedua, fikirkan prestasi terbaik anda. Yang ketiga, anggap SPM ini ialah cabaran, bukannya ancaman. Kalau kita anggap SPM ini sesuatu yang ingin membunuh kita, maka kita akan sentiasa dalam keadaan yang tidak rasional, tidak karuan ya. Seterusnya, fokus pada diri sendiri. Yang doa dan tawakal mengikut kepercayaan dan agama masing-masing. Dan kita perlu tidur yang berkualiti. Sekali lagi, tidur yang berkualiti. Kita pergi satu persatu. Bayangkan suasana peperiksaan yang positif. Ada murid di sekolah tidak mahu pergi ke sekolah untuk menghadiri kelas tambahan kerana mereka beranggapan bahawa COVID di mana-mana. Takut. Mereka takut. Jadi itu saya berhadapan dengan situasi begitu. Walaupun pihak kementerian telah mengarahkan sekolah untuk mengamalkan SOP yang ketat ya, dan kita memang akur, tetapi ada juga murid, tak banyaklah, mungkin dalam 10% yang mengalami trauma untuk ke sekolah. Lagi-lagi apabila ahli keluarga mereka ada yang mengidap penyakit kronik seperti kanser dan sebagainya, jadi mereka tidak mahu pergi ke sekolah. Untuk SPM 2020 ini, tolonglah adik-adik, kita bayangkan suasana peperiksaan yang kondusif. Pihak sekolah dan pihak kementerian sentiasa mengamalkan SOP yang ketat demi keselamatan adik-adik yang akan menduduki peperiksaan SPM. Jadi anda bayangkan sekolah semua sudah disanitasi dengan baik untuk menghadapi SPM 2020. Jadi anda perlu fikirkan bahawa suasana persekolahan itu bebas COVID dan anda rasa selamat. Jika kita fikir yang positif, maka kita akan datang ke sekolah menghadapi SPM dengan tenang. Kalau kita tenang, kita pasti menang. Betul. Tenang itu menang. Dan bayangkan suasana peperiksaan yang positif dengan kedudukan meja anda 1 meter antara satu sama lain. Semua kawan anda memakai face mask ya, pelitup muka, dan semuanya menjaga penjarakan fizikal. Jadi anda bayangkan suasana itu sewaktu mengambil peperiksaan nanti. Jadi kalau kita jaga kita, sama-sama jaga ni kan. Tak adalah kena COVID ya, kita kena jaga diri kita sama-sama kita lah. Patuh SOP. Jadi bayangkan suasana yang positif, dan pengawas-pengawas peperiksaan, cikgu-cikgu itu sangat nak membantu kami, membantu kita semua. Jadi jangan fikir mereka semua garang lah, mereka ni nak cari salah kita. No. Mereka bertugas untuk membantu, memudahkan, melancarkan kita punya peperiksaan SPM 2020. Jadi fikirkan yang baik-baik, akan dapat yang baik-baik ya. Seterusnya, fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri. Saya bagi contoh, jika anda menghadapi stres, kita cerita pasal stres. Anda boleh menjalankan latihan pernafasan sendiri. Contohnya anda berdiri dengan keadaan yang tenang ya. Kalau siapa-siapa yang nak buat tu bolehlah buat sama-sama ya. Kita berdiri dengan keadaan yang tenang, menjarakkan kaki, relax ya. Tangan tu orang kata longlaikan dia dalam keadaan yang senang sekali ya, tidak ada tekanan dan sebagainya. Dan kita punya mata kita pejamkan, dan kepala tu kita tundukkan sedikit ya. Mata kita pejamkan. Step yang ketiga, kita tarik nafas dalam-dalam. Kita tarik nafas dalam-dalam menggunakan hidung. Melalui hidung. Puan Nasimi, kita tarik 3, 4, tarik. Very good. Tahan 10 saat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembus pelan-pelan ke hidung. Very good.
Okey. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hembus perlahan-lahan. Okey, very good. Jadi Puan Asmi boleh buat selama 5-6 kali lah. Ya. Selagi fikiran itu rasa tidak begitu stabil emosinya, buatlah 5-6 kali. Sampai rasa lega. Lega. Dan semasa menghembuskan nafas itu, adik-adik bayangkan kekuatan yang ada pada diri adik-adik. Bayangkan kena guna imagination sikit, imajinasi ya. Jadi anda rasa relax dan tenang. Kalau dekat rumah tu bolehlah kita mainkan muzik-muzik instrumental ke ya. Tapi kalau dalam dewan peperiksaan tu tak kita boleh dengan diri kita imagine sahaja. fokus dengan diri kita sendiri. Okey, itu antara satu cara kita tangani stres dengan latihan pernafasan. Kita kena kawal pernafasan kita supaya kita cukup gas oksigen kita cukup, karbon dioksida pun kita dapat keluarkan dengan baik ya. Jadi kalau terlalu banyak gas karbon dioksida dalam badan kita, itu yang menyebabkan kita rasa cemas, panic attack dan sebagainya. So the most important ialah kita mengawal pernafasan kita. Fokus pada diri sendiri. Okey. Dan semasa kita berada di dewan peperiksaan ataupun semasa kita belajar, kita fokus kepada tujuan kita, bukan kepada rasa takut. Apa aim tu? Target kita. Okey. Kita fokus kepada apa yang kita nak. Dan jangan fikir benda yang kawan tak suka kita lah, adik-beradik marah kita lah. Buat masa ni semua tu kita switch off. Kita switch on diri kita. Kita dan SPM. Kita kawal butang tu. Kawal butang itu. Itu ialah pilihan di tangan kita. Okey. Dan juga kita abaikan perasaan takut. Kita fokus pada kekuatan kita. Anda dah menyiapkan diri, menyediakan diri begitu lama, 2 tahun ke 3 tahun untuk berhadapan dengan SPM 2020. Anda dah cukup persiapan, teruskan perjuangan anda. Yang takut-takut semua tak perlu fikir, tak perlu takut. Kerana anda seorang yang berani dan anda seperti yang saya katakan calon yang terbaik dalam batch-batch sebelum ini. Kerana anda berhadapan dengan begitu banyak cabaran dan anda telah berjaya sampai ke di hadapan kita ini. Tahniah. Okay? Sampai ke peringkat sekarang ni. Anda memang kuat. Ya. Okey. Seterusnya, jangan takut berjuang sendiri. Jangan takut berjuang sendiri. Saya bagi gambar burung helang tu. Dia melihat keadaan keseluruhan. Dari atas, macam tadi Puan Asmi pergi naik gunung apa tadi, Gunung Datu dapat melihat pemandangan dari atas. Betul. Semuanya bawah tu kan. Nampak cantik sekali. Sangat cantik. Yes. Jadi anda ni ibarat burung helang yang berani berjuang secara sendiri. Jadi ambil ikon-ikon siapa idola anda tu, jadikan sebagai ikon dan juga pembakar semangat anda untuk terus berjaya dalam SPM. Okey. Dan kita lihat gambar ini, saya suka ni No one is coming to save you. This life of yours is 100% your responsibility. Hidup anda yang tentukan. Tanggungjawab anda. Betul. Bukan orang lain. Tak ada orang lain. Orang lain hanya memandang dan bersimpati saja, tapi kita yang akan berhadapan dan melalui setiap saat kehidupan kita. So anda ialah tanggungjawab diri anda sendiri, bukan orang lain. Ingat tu adik-adik. Jadi SPM nak berjaya, anda yang tentukan, bukan orang lain. Anda yang ingin madu ataupun racun. Jadi kita nak madu untuk berjaya lah. Madu yang untuk berjaya. Bukan madu lain. Bukan madu lain ya. Baik cikgu. Baiklah. Seterusnya, fikirkan prestasi terbaik anda. Yang ini saya dapatkan daripada SAPS ya. Tahun ini kita tak banyak sangat exam yang besar kerana pandemik. Jadi di Melaka sendiri saya percaya ada UD1 dan UD2 ya, cikgu-cikgu, pengetua-pengetua dan juga murid-murid. Jadi UD1 tu saya rasa pada bulan 3 pada awal tahun, UD2 tu selepas naik daripada cuti COVID hari tu. Jadi UD2 ni kebanyakan sekolah menganggapnya sebagai ujian percubaan. Okey, dan seterusnya baru-baru sebulan lepas ada ujian sains dan matematik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Jadi anda telah melalui beberapa fasa ujian ataupun peperiksaan yang sangat penting dan anda telah senaraikan markah-markah anda itu. Jadi fikirkan prestasi terbaik anda dari UD1, UD2 dan seterusnya. Jadi anda telah berjaya menempuh liku-liku dalam menilai prestasi anda. Jadi anda kena tahu prestasi terbaik anda. Jadi anda dah bersedia. Jadi fikirkan prestasi terbaik anda sebelum ini. Dan anda akan jadi lebih baik pada SPM 2020 nanti. Dan SPM ialah cabaran bukan ancaman.
Apa maksud itu ya? Sebenarnya saya bagi contoh. Jika adik-adik SPM yang ada motosikal pergi ke sekolah tu pastinya ada lesen kan? Kalau tak ada lesen nanti jenuh nak menjawab dengan polis dan Satu juga masalah juga tu kalau pihak kena. berkuasa. Satu masalah. Satu masalah. Jadi anda kena ambil lesen baru boleh menunggang motosikal ataupun memandu kereta. Begitu juga dengan SPM ini ialah lesen untuk anda berjaya di masa hadapan. Jadi kalau anda ada sijil SPM, maka peluang anda untuk melanjutkan pengajian pada peringkat yang lebih tinggi itu cerah. Jika lesen anda grade yang bagus, maka cerahlah masa depan. Jika grade dia kurang bagus, maka ada tempat untuk anda. Jadi lesen itu anda nak brandkan mahal ke murah lesen tu. Bagaimana anda nak tu? SPM anda nak resultnya bagus ke result yang kurang. Jadi di tangan anda. Jadi SPM itu ialah cabaran, bukan ancaman. Jadi sejauh mana nak menentukan kemampuan anda itu, SPM lah tiket masa depan anda. Jadi jangan takut ya. Dia bukan satu ancaman. Ya. Satu tiket. Betul. Kalau anda nak berjaya, anda perlu ada sijil SPM yang berkualiti dan sebagainya. Okey? Baik. Jadi kalau kita lihat dari segi hala tuju selepas SPM, di situ ada lebih kurang 11 hala tuju selepas SPM. Ada yang nak jadi cikgu, ada yang nak masuk matrikulasi, ada yang nak masuk diploma IPTA, ada yang nak pergi program kemahiran, asasi, tingkatan 6 dan ada juga yang nak ke aliran ataupun institusi pengajian tinggi swasta. Contohnya macam kita berada di UniKL ini. Yes. UniKL MySet. Betul. Tapi ini dikatakan semi lah kan, sebab apa? Dia UniKL ya. Yes, kita memang satu IPTS tetapi milik penuh kerajaan. Milik penuh kerajaan. Itu yang perlu dijelaskan. Mungkin Cikgu Puan Asimi nak cerita tentang khusus yang ada kat sini. Mungkin ada yang berminat selepas SPM. Baik, alright. Terima kasih Cikgu. So untuk Universiti Kuala Lumpur ya, kita ada 12 kampus ya, dan UniKL MySet ni adalah salah satu kampus daripada 12 kampus kami. So para pelajar di luar sana boleh tengok melalui website kami www.unikl.edu.my dan ada lebih 140 program untuk you tengok ya. Dan untuk lepasan SPM ya, boleh tengok untuk program diploma dan juga asasi. 140 program ya. Yes, 140 program. Banyak. Dan juga kenapa kami kata di bawah milik penuh kerajaan ya, sebab kami adalah milik penuh MARA, Majlis Amanah Rakyat. So itu dia sedikit ringkas ya Cikgu. Kita bagilah iklan penaja rancangan ya. Terima kasih Puan Asimi. Terima kasih Cikgu. Terima kasih UniKL kerana mengadakan program Santai Campus ini dan mengundang saya lah. Secara tak langsung saya bagi kredit sedikit lah kepada UniKL. Terima kasih. Tanya kepada UniKL MySet, Puan Asimi dan tim yang berada di belakang ini bekerja sangat keras. Tahniah dan syabas ya. Baiklah, kita sambung. Okey, kita sambung Cikgu. Kita sambung. Okey, tadi kita katakan sebagai SPM itu ialah cabaran, bukan ancaman ya. Dan seterusnya tips yang berikutnya ialah tidur. Tidur kena cukup ya. Jangan banyak tidur wahai calon SPM 2020. Tidur dalam 7 ke 8 jam atau mungkin ada yang sekarang tidur 6 hingga 7 jam. Optimum tu Cikgu. Ya, optimum. Dan jaga waktu tidur. Sekiranya anda tidur pukul 10.30, disiplinkan diri anda 10.30 tidur. Jangan duk main permainan komputer atau e-sport, game lagi tak boleh sebut nama nanti kena saman. Tak boleh. Jadi kena ada disiplin diri. Pukul berapa anda tidur setiap hari, biologically alam kita akan set dan mengantuk dan menguap. Aku nak kena tidur ni. Jadi anda kena disiplin. Sebab tu saya kata kena ada jadual waktu. Rutinkan dia. Yang ketiga, jauhkan katil anda dengan gadget-gadget ataupun smartphone dan sebagainya. Sebab kita tak nak ada gangguan. Baru nak lelap, notification sampai. Berbunyi lagi. Lepas tu kita pun, tangan pun gatal. Angkat, buka. Grab. Mata pun tengok, buka, pejam, pelik. Mata pun rosak nanti tengok gadget kita. Dah lah lampu gelap kan? Yes. Sebab tu saya kata tidur kena dalam keadaan cahaya yang minimum. Ya? Kita tak boleh onkan lampu, membazirkan elektrik semasa kita tidur. Semua kena berjimat cermat zaman PKP ni ya. Jadi jangan membazir elektrik ya. Adik-adik nak tidur tutup lampu, buka lampu tidur je. Yang malam
malap tu. Jadi tidur kan? kita akan lebih berkualiti. Okey. Dan kalau boleh tidur tu jangan pasang pendingin hawa. Buka kipas saja. Ya, kerana kita lebih sihat dengan semula jadinya orang kata kipas angin dan sebagainya ya. Okey. Dan akhir sekali tidur boleh pada waktu siang Puan Nasimi untuk kita charge bateri kita dalam 15 hingga 30 minit, boleh tidur sekejap, kemudian kita boleh bangun untuk belajar. Ini yang kita panggil nap tu ya, power nap. Yes, kena ada nap ya. Berapa 15 minit cikgu? 15 ke 30 minit dah okey dah. Itu dah cukup. Itu dah cukup ya, janganlah sampai 3-4 jam ya. Nanti malam tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Dah menyusahkan semua orang. Dah pula. Tetapi ada yang suka bangun dini hari pukul 4 ya untuk ulang kaji pelajaran ya, boleh ya, boleh. Kerana pada waktu itu gelombang alfa berada dalam keliling otak kita ya, jadi kita akan mudah mengingati Dalam pukul 4 pagi macam tu ya. ya, memahami dan otak kita akan lebih aktif untuk belajar. Boleh ya, tak ada gangguan masa tu, adik semua dah tidur. Ya, motor mak rempit semua tak berbunyi dah. Berdecit semua dah tak ada dah. Jadi kita boleh fokus kepada pembelajaran kita. Mak pun dah tidur, kita boleh belajar dengan tenang. Ya. Okey. Tapi kena tidur awal lah cikgu ya. Tidur awal lah. Tidur awal lah. Janganlah tidur pukul 2 pagi bangun pukul 4 pagi, jadi tak cukup rehat. Jadi otak bila tak cukup rehat susah untuk kita mengingati ataupun memproses data-data ataupun maklumat ataupun pembelajaran yang kita belajar pada waktu siangnya. Nak serap pun susah nanti. Ya. Dan akhir sekali ni Puan Nasimi, doa dan tawakal lah ya. Bagi yang beragama Islam, doa dan tawakal itu sangat penting setelah kita berusaha. Tapi kalau tak ada usaha, asyik doa pun tak boleh Tak juga boleh. ya. Kena sekali. Seiring ya. Usaha, doa dan tawakal supaya kita berjaya dalam SPM 2020. Okey. Right. So pemikiran yang positif. Tadi kan cikgu ada bincangkan pasal stres, bincangkan pasal emosi mental tu semua kan. So kita nak hasilkan satu pemikiran yang positif ya cikgu. So pemikiran positif selalu dikaitkan dengan kesihatan mental ya. So apakah itu pemikiran positif dan apa beza, mungkin cikgu boleh berikan contoh ya, pemikiran positif dan pemikiran negatif. Ya. Silakan cikgu. Dalam waktu-waktu begini kita perlu mempunyai pemikiran yang positif. Bukan saja kepada calon SPM 2020, kepada semua yang berada yang menonton siaran bersama Uni KL ini. Baiklah, pemikiran positif itu ialah cara kita berfikir yang menumpu ke arah ketidakupayaan. Kita fikir yang boleh-boleh, bukan fikir yang tak boleh. Tidak. Ya. Dan fikiran positif ni melihat positif saja dalam semua aspek keadaan. Jadi tadi kita dah tengok Fatul cerita tentang stres. Yes. Jadi tadi Puan Nasimi tanya bagaimana nak membezakan pemikiran positif dengan pemikiran yang negatif. Baiklah, kita cuba lihat ini lakonan Zahir, anak murid kita saya yang mendapat johan pertandingan video pendek emosi yang positif. Kita lihat bagaimana Zahir melihat situasi dari aspek positif dan negatif. Okey. So kita tengok video Zahir ni ya. Bagaimana Zahir kupaskan positif dengan negatif ni? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Sihat? Positif? Bagus! Sihat dan positif ini kita boleh lihat dari segi fizikal, mental dan emosi. Hari ini saya, Muhammad Zahir, ingin berkongsi dengan kawan-kawan tentang apa itu emosi yang positif. Sebelum tu, mari saya tunjukkan dua kawan kita yang handsome ni. Yang pertama, Encik negatif. Yang kedua, Encik positif. Jom kita lihat situasi yang pertama, iaitu duduk rumah. Aku dah bosan lah asyik hadap benda sama je. Aku dah bosan lah duduk rumah ni. Aku dah bosan. Itu dia gelagat Encik negatif. Macam mana pula dengan gelagat Encik positif? Syukur saya dapat duduk di rumah. Saya dapat mengulang kaji pelajaran dan berhubung dengan kawan-kawan melalui telefon.
Menarik kan aktiviti Encik Positif? Situasi kedua tentang PKP. Apa kata Encik Negatif? PKP. Kenapa lah PKP? Kau tahu tak? Aku dah terkurung macam burung. Tolong lepaskan aku dari penjara ni. Tolonglah. Kasihannya Encik Negatif. Sadis sungguh. Apa pula pendapat Encik Positif tentang PKP? PKP. Terima kasih kerajaan. Saya dan keluarga dilindungi daripada COVID-19. Saya dan ibu bapa berasa sangat selamat. Syukur Alhamdulillah. Itulah dia perbezaan antara Encik Negatif dan Encik Positif. Anda nak berkawan dengan kawan yang mana satu? Mestilah kawan yang positif kan? Barulah kita boleh jadi positif. Pemikiran yang positif akan menghasilkan tindakan dan emosi yang positif. Okey, baik. So tadi pelajar cikgu ada kongsikan negatif dan positif ni ya. So bagaimana cikgu ni katanya Johan ya. Untuk cikgu punya pertandingan video ni. Anjuran Majlis Guru Kaunseling Negeri Melaka dan Unit HAM Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Okey. Baik. Alright. So bagaimana ya dalam 4 hari lagi ni cikgu. Okey, dalam 4 hari lagi ni murid SPM 2020 akan menduduki SPM untuk SPM 2020. Jadi boleh cikgu Chan kongsi sikit tip menjelang SPM 2020 ni ya pada 22 Februari 2021 nanti. Apa Baiklah. tips tu cikgu? Tips ya. Sebelum kita cerita pasal tips persediaan menduduki SPM 2020 ini, saya suka untuk ingatkan kepada calon-calon SPM supaya sentiasa berfikiran positif. Ada yang beranggapan bahawa mereka sungguh malang kerana SPM ni ditangguh-tangguhkan. Sebenarnya jika kita melihat dari sudut yang positif, seperti adik Zahir lihat sesuatu situasi itu ditukar kepada bentuk yang positif, sebenarnya Tuhan memberikan kita masa yang sangat lama untuk mengulang kaji pelajaran bagi menghadapi SPM 2020. Jadi kita kena berfikiran positif dan menerima takdir ya. Jadi apabila kita positif, beranggapan bahawa masa yang diberikan itu untuk persiapan yang rapi sekali dalam menghadapi SPM 2020 ini, kita akan tenang dan rasional. Baik. Jadi dalam masa 4 hari ini, bukan saja 4 hari sampailah ke SPM berakhir SPM itu, kita kena ada persediaan juga untuk setiap kertas peperiksaan itu. Okey. Baik, yang pertama, semak jadual waktu peperiksaan SPM 2020. Yang kedua, belajar dalam kumpulan. Yang ketiga, alat tulis dan dokumen perlu lengkap. Mohon maaf ya. Jawab soalan-soalan peperiksaan SPM yang sebelum-sebelum ini. Makanan sihat, berdoa dan tidur. Jadi ada 8 persediaan yang kita akan share satu persatu. Kita pergi dengan semak jadual waktu. Semak jadual waktu. Baik, saya percaya semua calon SPM di seluruh Malaysia, mereka sudah ada jadual waktu yang dibekalkan oleh setiausaha peperiksaan di sekolah masing-masing. Jadi jadual waktu itu kena simpan elok-elok dan sila orang kata highlightkan atau gariskan, tarik soalan-soalan peperiksaan yang mereka duduki dan juga masa supaya mereka sentiasa alert ya. Dan jadual itu perlu disemak sentiasa. Kalau boleh tampallah dekat papan kenyataan di bilik tidur, mudah dilihat dan kalau boleh bagilah mak supaya mak ataupun adik-beradik lain boleh ingatkan kita. Sama-sama ingat supaya kita tidak ada isu tercicir, lambat bangun, cikgu nak pergi rumah ziarah Cakna. Itu semua membuang masa dan menyusahkan banyak pihak adik-adik. Jadi saya percaya adik-adik yang berada di depan kami ini, adik-adik yang sangat Cakna, proaktif untuk memastikan sentiasa peka terhadap jadual waktu
waktu SPM anda. Ya. Dan pastikan anda menguruskan transportation atau kenderaan ke sekolah dengan baik sekali. Sepanjang Peperiksaan SPM 2020. Jangan bagi alasan tak ada kereta lah, kereta motor pancit dan sebagainya. Lembaga peperiksaan SPM tidak menunggu anda. Ya, anda yang kena memastikan mengikut jadual lembaga peperiksaan yang ditetapkan untuk seluruh Malaysia. Ya, jadi ingat itu pesanan daripada Cikgu Chan dan juga Unique Mindset ya. Baik, yang kedua, kita lihat ada masa jadual peperiksaan itu. Contoh macam saya katakan pada peperiksaan minggu pertama ya, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad tidak ada paper pada waktu itu. Jadi boleh gunakan jadual waktu dan masa itu untuk mengulang kaji subjek pada hari Isnin. Contoh pada hari Isnin kita ada subjek matematik ya, matematik pendidikan Al-Quran. Boleh rujuk ya. Boleh rujuk skrin yang cikgu pamerkan di situ. Jadi anda boleh fokus kepada subjek yang berikutnya sebagai persediaan rapi ya. Baiklah, seterusnya yang kedua, jawab soalan-soalan SPM lepas dan rujuk skema pemarkahan. Jadi yang lepas tu bermaksudnya Puan Simi ialah 3 tahun, 4 tahun kebelakangan ini ya, supaya kita dapat tahu rentak bentuk pattern soalan itu dan analisis-analisis yang belum pernah keluar ya. Jadi anda boleh cuba menyesuaikan diri, membiasakan diri dengan soalan-soalan percubaan ya, ataupun SPM yang sebenarlah. Baik, yang ketiga seterusnya, bahan perbincangan dalam kumpulan ya. Perbincangan dalam kumpulan ini juga penting. Selalunya kita tak perlu ramai lah, 3, 4, 5 dah okey dah. Dalam 5 paling ramai lah cikgu 5 paling ramai. Kalau lebih tu dah jadi sesi meriah, menganyam ketupat dan sebagainya ya. Dah jadi satu kemeriahan ya di tahun baru Cina ini. Jadi kita limitkan dan pastikan kawan-kawan kita tu memang nak berjaya, bukan nak buang masa bertinggit dan sebagainya ya. Jadi pastikan dalam perbincangan itu, mungkin sekarang ni anda boleh buat dalam seminggu 2-3 kali ya, sebab kita dah menuju ke SPM. Dan pastikan intipati yang dibincangkan dalam study group itu berkisahkan tentang soalan percubaan SPM 2020 ataupun percubaan SPM yang lepas ya. Soalan-soalan bimbingan daripada guru, surat khabar. Boleh dikerapkan lagi cikgu sesi perbincangan ni ya, maksudnya? Boleh. Tetapi kita kena ikut SOP lah. Kena ikut SOP. Dan sekarang ni pun ada banyak teknologi canggih ya, Google Meet, Zoom dan sebagainya. Boleh juga online ya. Orang kata nak 1000 daya, tak nak banyak alasan. Alasan memang boleh alasan dia sangat banyak ya. Jadi kalau nak 1000 daya. Dan topik-topik yang kurang jelas juga boleh dibincangkan dalam study group. Okey. Begitu juga dengan analisis soalan-soalan peperiksaan daripada 2015 hingga 2019. Bolehlah kita tengok ya, kekerapan yang dah pernah keluar. Kita fokus mungkin yang rasa-rasa tahun ini mungkin akan keluar bagaimana ya. Boleh berbincang dengan cikgu possibility untuk ditanya pada tahun ini ya. Dan seterusnya teknik-teknik menjawab soalan, mendapat markah yang lebih tinggi. Ada kala kita tengok jawapan kita betul, tapi kerana step-step yang kita tak ikut tu menyebabkan markah akan dikurangkan, dipotong dan sebagainya. Jadi kita kena tahu teknik, strategi menjawab soalan-soalan SPM supaya kita dapat markah yang maksimum ya. Baiklah, seterusnya makanan sihat. Semua orang pun kena jaga pemakanan dia. Okey. Kalau kita pergi ke klinik-klinik ya, yang obesity, yang ada penyakit darah tinggi dan sebagainya, doktor akan menasihatkan kita suku-suku separuh dalam pengambilan diet pemakanan kita. Hidangan kita itu ya, supaya kita apa tu orang kata, makan makanan yang sihat dengan kuantiti yang betul. Barulah hidup kita akan sihat sejahtera ya. Baik. Seterusnya alat dokumen semua kita kena sediakan dengan lengkap ya, dan memenuhilah tuntutan semasa nak ke dewan peperiksaan. Contoh slip kemasukan ke dewan atau bilik peperiksaan. Kita punya kad pengenalan jangan lupa. Dan alat-alat yang diperlukan dalam subjek-subjek tertentu, contohnya kalkulator. Jadi pagi-pagi tu tak payahlah kita terlari sana terlari sini untuk dapatkan atau tercari kalkulator kita. Itu semualah yang akan menyebabkan kita punya jantung berdegup kencang. Itulah yang akan mendatangkan stres. Unnecessary yang tak diperlukan tu. Ya, itu semua tak perlu. Jadi tak perlulah bagi cikgu-cikgu yang subjek tu stres untuk dapatkan keperluan-keperluan anda. Dan juga pengawas peperiksaan pun pening kepala. Jadi anda kena menyusun, mengatur kehidupan
anda sebelum pergi ke sekolah menghadapi peperiksaan SPM. Dan yang paling penting dalam pandemik COVID-19 ni Puan Nasimi, pelitup muka dan juga sanitasi perlu dibawa. Bawa yang kecil-kecil pun okey ya. Sentiasa basuh tangan 20 saat dengan air dan sabun. Kalau tak ada air dan sabun, sanitize tangan kita, alat pembasmi kuman kita tu, dan pakai kecil pelitup macam muka. ni cukuplah cikgu ya. Ini produk daripada MySet. MySet. Kita Jadi bawa bolehlah senang, masuk dalam beg saja. masuk dalam beg. Kecil saja. Kecil saja. Lepas tu boleh spray begitu saja ya. Boleh cikgu. Ini satu inovasi ya. Yes. Okey, nanti boleh bagi saya percuma. Boleh, cikgu. Promote dekat sekolah ni kan. Yes. Jadi perlu ada alat-alat beginilah tambahan pada tahun ini. Betul. Okey. Baik. Ini ekstra ya, pelajar kena bawa. Tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Ah. Tak semestinya beli dekat UniKL. Tak semestinya. Asal bawa saja. Asalkan bawa. Banyak pasaraya ada jual produk-produk hand sanitizer ya. Yes. Baiklah. Dan seterusnya berdoa. Kepercayaan kepada Tuhan, prinsip rukun negara kita yang pertama. Yes. Jadi yang beragama Islam ada cara berdoa, sembahyang hajat dan sebagainya. Yang beragama Buddha juga begitu. Ada juga solat hajat ya. Yes. Agama Hindu dan juga agama Kristian masing-masing ada cara tersendiri. Kita ikut supaya kita bersihkan, sanitize kita punya kerohanian, iman hati kita ni disanitizekan ya. Yes. Supaya kita rasa seronok nak ambil SPM, diberkati, direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan pun akan bantu kita. Nak pergi exam tu. Lapang dah ada nak pergi exam, jawab persoalan peperiksaan. Tenang jiwa. Itu aspek kerohanian. Persediaan dari segi kerohanian juga ya. Kena sedia. Dan mohon maaf. Ni nak mohon maaf dengan siapa ni cikgu? Kalau nak tahu cara-cara nak mohon maaf, kita tak tahu. Kita daripada form 1, daripada peralihan sampai form 5 ada menyinggung perasaan cikgu kita, kawan-kawan kita, mak kita, ayah kita, nenek kita, datuk kita. Betul. Adik-beradik ramai yang kita jumpa ni ya. Banyak kita tak tahu ya. Jadi kemuliaan kita ini, orang yang mulia ni, orang yang lebih mulia, orang yang minta maaf lebih dahulu ya. Yes. Apa kata kita lihat cara-cara nak mohon maaf. Seorang lagi anak kelab teater kami iaitu Yasmin yang akan bercerita tentang kemaafan. Jadi kita tengok ya video Yasmin ni. Saksikan tentang kemaafan dari Yasmin. JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Buat rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar para penonton? Sihat? Bagus, syukur, alhamdulillah. Hari ini saya, Yasmin Marisa binti Aminuddin, ingin berkongsi dengan para penonton tentang emosi yang positif melalui kemaafan. Idea ni tercetus daripada poster yang saya dapat dari page FPUBK Dutas. Poster yang dihasilkan oleh Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Cantik kan posternya? Apa isinya? Jadilah pemaaf. Maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Maafkanlah orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Maafkanlah kesalahan mereka, sebagaimana kamu juga ingin Allah memaafkan kesalahanmu. Pertama sekali, tiada istilah jika. Singkirkan perkataan jika. Contohnya, Yasmin, jika awak rasa tersinggung dengan kata-kata saya minta maaf. Tak, bukan macam tu. Seolah-olah kita memberitahu mereka yang kita tidak perasan dan tidak pasti akan kesilapan yang dilakukan. Seterusnya, jangan minta maaf dengan perkara yang anda tidak kesali. Ketidakikhlasan anda akan kelihatan sangat jelas. Ketiga, asingkan kemaafan daripada penjelasan. Minta maaf tak perlu penjelasan. Kita ingin pihak yang lagi satu memahami bahawa kita tak bersalah sepenuhnya. Tetapi, ini tak seharusnya berlaku dalam meminta maaf. Keempat, minta maaf secara berdepan. Kalau boleh, janganlah meminta maaf melalui SMS, WhatsApp, Telegram atau sebarang media sosial kerana anda akan kelihatan tidak ikhlas. Yang kelima, buat secara ringkas. Lebih lama anda bercakap, impak permohonan maaf itu akan berkurang. Terakhir sekali, jangan berlenga-lenga meminta maaf. Minta maaf dengan cepat.
atau permohonan maaf anda tidak akan berkesan. Kemaafan mampu memberikan ketenangan emosi dalam diri dan kita semua. Tanda hati kita bersih daripada penyakit hati. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang bermaksud, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Baik, so tadi anda dah saksikan ya video Yasmin berkaitan dengan kemaafan. So cikgu, pentingnya nak memohon maaf ni sebelum nak masuk periksa ni. Penting. So macam mana tu cikgu? Kalaulah hati kita ni orang kata penuh dendam, rasa sangat bersalah, bagaimana kita nak meneguhkan fokus kita semasa menjawab soalan peperiksaan. Lagi-lagi apabila soalan peperiksaan tu pula berkaitan dengan isu kita yang unfinished business tu, lagilah mengganggu emosi kan. Jadi untuk memastikan kita rasa selamat, selesa, tenang semasa berhadapan dengan peperiksaan SPM, mohonlah kemaafan dengan siapa-siapa sahaja. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita ni betul, tetapi kita minta maaf tak semestinya kita salah, sebagai melambangkan kepribadian kita untuk menjernihkan keadaan. Jadi saya menyeru kepada anak-anak SPM tahun 2020 ini, mohonlah maaf. Manalah tahu dengan cikgu masa PDPR mereka tidak on Google Meet, tidak hantar kerja sekolah cikgu. Cikgu rasa sangat tersiksa, merana jiwa dan sengsara kerana menunggu anak-anak masuk Google Meet. Last cikgu tu mengajar diri sendiri. Jadi kita tak tahu cikgu tu betapa kecewanya terhadap penglibatan kita. Pergilah jumpa cikgu, minta maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Online tapi tak menyahut pun ada ya. Ada kalanya rasanya satu Malaysia kita menghadapi situasi begitu. Yang join tu baguslah. Syukurlah ya. Tahniah, ada keinsafan dan juga ada orang kata rasa nak berjaya tu. Ada yang belutik itu indah ya. Jadi itu semua tu orang kata apa, dosa-dosa kecil atau sebagainya yang perlu kita minta maaf ya. Mungkin kita sibuk pada ketika itu, kita bekerja konon-konon kan nak cari rezeki yang halal. Jadi kita tak tahunya kita menyinggung perasaan cikgu kita, kawan-kawan secara kita tak langsung ni ya. Secara tak langsung. Mohonlah maaf. Hari baik, bulan baik, jangan tunggu hari raya ya. Bila-bila masa kita boleh mohon maaf. Dan kalau kita tengok Yasmin tadi tu begitu ikhlas sekali dia menceritakan tentang kemaafan ya. Dan kita kalau buat salah, kita mengakui kesalahan yang telah kita lakukan, minta maaf dengan lembut dan tulus ikhlas ya, bukan dengan cara berlagak ya. Macam tak ni caralah kita nak mohon kemaafan ni. Cara yang betul. Itu nada kita tu. Janganlah kita berlagak apa tu ego diva ya, nak minta maaf tapi sebenarnya itu hanya di bibir saja. Tak di sampai hati di sini. Tak sampai ya. Dan kita bersungguh-sungguh minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang kita lakukan itu, kesalahan yang kita lakukan itu ya. Dan akhir sekali tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti macam tadi diberitahu, pastikan ada jadual waktu ya, jangan sentuh gadget dan riadah pada sebelah siangnya dalam 30 minit begitu, dan elakkan minum kafein pada waktu malam ya. Minum kopi ke elakkanlah, nanti segar, nanti tidur. Tak boleh tidur, jantung berdegup kencang, metabolisme bergerak dengan begitu laju sekali. Jadi tak boleh nak tidur. Jadi mereka akan main gadget. Dan tak boleh lelap. Jadi baik kita pastikan anak-anak SPM tidur yang berkualiti bagi menghadapi soalan-soalan pada keesokan harinya ya. Okey. Right. So itu dia 8 tips ya yang cikgu sediakan, yang cikgu share tadi ya untuk para pelajar SPM 2020. Okey, baik. Dan kita sentuh juga sikit pasal kemaafan. Jangan lupa minta maaf ya. Jumpa dengan siapa-siapa, tak semestinya meminta maaf tu you all buat salah, anda buat salah, tak semestinya. Okey, baik. Saya bacakan komen cikgu. Mungkin silakan. ada yang tanya soalan ya. Okey, Aminul, hai cikgu, Aminul Hamzah Zulkifli daripada Unique Air Chancellery. Wow. Cikgu mungkin ada pernah berjumpa dengan Aminul. Hai cikgu, dia kenal Cikgu Chan ni. Cikgu Chan ni terkenal lah saya rasa. Okey, Rosmilia, Syed Azhar
menarik video cikgu ya, dan alright. Kami punya timbalan Presiden UniKL memuji video Fatul. Kreatif Fatul. Terima kasih. Okey, sampaikan salam pada Fatul, kata bagus videonya. Banyak orang kuat-kuat UniKL ni. Masuk komen di Yang sini. join Ya, kita. betul. Terima kasih. Okey, kami punya kaunselor jelas lancar penerangan Cikgu Chan pada hari ini. Ya, dan okey, okey, Prof K ya, yang tadi timbalan presiden kami Prof K, Prof kata K. nak terus offer kat Fatul ni. Okey, baik, alright. Kami juga kami punya dekan. Hi Mr. Chan. Hi. Welcome to Mindset. Thank you. Terima kasih banyak. Okay, right. So, ramai yang like. Terbaik ya, terbaik semua. Okay, dan pensyarah kami, Puan Farah. Best Cikgu explain. Terima kasih Puan Farah. Okay, dan Takex. So, kita akan kita keluarkan tadi Takex ya. Itu memang produk di Mindset. Okay, alright. Dan ramai yang suka ya penerangan cikgu, memberikan pujian kepada cikgu berkaitan persediaan pelajar calon SPM 2020. Okey, baik. So sehingga sekarang ya, so terima kasih cikgu, terima Sama-sama. kasih Cikgu Chan, panel kita pada hari ini ya, yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita dengan live pada hari ini. Okey, so terima kasih kepada anda semua ya yang setia menonton UniKL Live sehingga tamat sesi kita pada hari ini. So pada anda yang tonton bersama-sama ni, kalau ada soalan nanti mungkin di IG ya, kita akan jawab di platform IG nanti ya, dan nantikan kalau kita ada pengumuman ya untuk sesi live kita pada masa yang akan datang. Baik, ikuti kami untuk live kami yang seterusnya di platform UniKL Universiti Kuala Lumpur, Mindset FB dan juga UniKL Mindset Official IG serta di Twitter. So kalau penonton ada apa-apa sebarang pertanyaan ya, boleh tekan button message sahaja di platform social media kami dan boleh bertanya terus ya. Dah tekan kat situ, boleh bertanya terus dan kita akan menjawab secepat yang mungkin. Okey, baik. So sehingga berjumpa lagi anda semua ya. So assalamualaikum. Bye. Semoga berjaya dalam SPM 2020. Terima kasih kerana menonton. All the best untuk SPM 2020. Anda yang terbaik. Selamat berjaya, anda memang terbaik. Terima kasih. Salam UniKL. Salam UniKL di hatiku. Di hatiku. Ya.